selesai. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Uzai tunggu nak pergi sekolah. Macam mana ini? Uzai nak sekolah. Uzai nak sekolah. Tapi hari hujan lebat. Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya doakan semua yang menonton video hari ini, semoga Allah rahmati, semoga Allah berkati dan semoga Allah permudahkan segala urusan semua yang menonton video saya kali ini. Sebelum saya teruskan, saya harap yang menonton ni mudah-mudahkanlah jari tu untuk tekan like dan subscribe ya. Okay, hari ini saya nak cerita sikit tentang saya daripada Herbalife, saya buat YouTube pula. Dah kenapa pula buat YouTube? Sebenarnya tak terfikir langsung pun nak buat YouTube. Tak tahu sangat pun. Selalunya memang buka handphone ni, tengoklah YouTube. Tengok je kan. Banyak kan maklumat yang sangat berguna dalam YouTube ni. Masa PKP memang hari-hari saya buka YouTube sebab nak tengok perkembangan terkini, apa yang berlaku dekat Malaysia. Tapi YouTube ni kita tahu selain daripada benda-benda yang bermanfaat, terdapat juga perkara-perkara yang lara. Muzik-muzik tu tak salah, tapi ada muzik-muzik yang tak berapa digalakkan lah untuk kita sebagai orang Islam tak dengar. Muzik, cerita-cerita yang pelik-pelik yang bukan. Itu yang ada dalam YouTube. Tapi saya agak kagum pada ramai jugalah pemuda-pemuda, remaja-remaja yang jadi YouTuber dan banyak memberi manfaat dan mendapat hasil pendapatan dari situ. Saya tak terfikir pun untuk jadi YouTuber ni untuk apa-apalah, memang tak ada plan nak jadi YouTuber. Tapi satu hari ada seorang sahabat saya, sahabat yang baik. Sebab masa musim PKP kita jarang nak jumpa kan. Jadi lepas sekarang ni PKPP ni, dia ada datang lebih kurang sebelum saya buka YouTube lah, jadi buka channel ni. Beliau lah, iaitu Puan Nur Aini Carey. Beliau lah yang mencetuskan saya untuk jadi seorang YouTuber. Saya sangat kagum dengan Nur ni sebab Nur ni sikit background dia keturunan orang asli lah, orang yang memang asal orang Malaysia kan. Nur ni saya dah kenal lama, masa kampungnya, tapi dia duduk di kampung orang asli. Tak jauh dari sini, ini dekat je, tapi dia ada kawasan saja. Nur ni serumah macam saya juga. Lepas tu usia-usia around 40 something macam saya juga. Cumanya dia seorang rumah tangga. Kami ni memang agak buta handphone lah. Zaman kita memang tak ada handphone kan. Tapi bila Nur ni datang, dia tunjukkan yang dia dah buka channel awal daripada ujung tahun lepas. Dan dia dah post banyak resepi-resepi istimewanya. Nanti saya harap yang menonton ni buka lah channel Nur Aini Carey 72. Banyak resepi-resepi masakan yang menarik, yang sedap, yang unik, yang Nur tu saya panggil Umi je. Sebab kita orang best friend kan. Saya panggil Umi. Best friend pun jarang jumpa lah. Banyak resepi kan. Dia tunjukkan saya tentang YouTube, terangkan tentang macam mana buka channel, terangkan tentang AdSense lah, Google AdSense semua yang saya tak tahu langsung. Memang saya terkejut tengok Umi lebih tahu daripada saya menggunakan teknologi kan. Jadi Umi ni yang galakkan, dan saya fikir kan sebab YouTube ni sebenarnya kalau kita gunakan dengan cara yang betul, dengan niat yang betul, insya-Allah
ia memberi manfaat bukan untuk kita sendiri, juga untuk para penonton kan. Mungkin kita boleh sharekan ilmu yang kita ada, ataupun ilmu yang kita cari dan kita dapat, kita share kan. Mungkin kita boleh berdakwah, boleh pesan-memesan, menasihati. Kita kongsikan juga, macam Noh dia kongsikan resipi-resipi yang dia tahu. Noh memang pandai masak lah. Terrell, kalau potong bawang, potong apa benda semua tu memang kalah lah saya kan. Jadi Noh ni lah seorang sahabat sejati yang sebenarnya memperkenalkan saya dengan YouTube. Tapi saya nak bagi tahu dengan penonton, bukan jadi YouTuber tak susah. Kita cuma terus masuk channel kan. Yang payah, yang susahnya untuk saya sendiri ya, untuk bercakap depan kamera. Kadang-kadang dalam minda kita tu kita dah fikir macam-macam, tapi kita letakkan kamera depan kita, kita ingatkan kita bercakap. Rupanya walaupun kita berhadapan dengan diri kita sendiri, ya Allah susah. Saya sebenarnya dah banyak kali, kadang-kadang idea tertepu. Kadang nak masa dalam minda tu banyak idea, tapi bila kita buka kamera nak cakap tu, memang pada saya lah selalu tersasul, selalu tersilap. Cuma yang sekarang ni kan, saya banyak belajar lah. Bila buat video ni saya banyak belajar untuk pertama sekali nak mengatasi kegagapan, kesukaran untuk bercakap depan orang. Kadang-kadang kita bercakap dengan kawan-kawan kita lancar, tapi bila kita bercakap depan audience tu, tiba-tiba stuck je. Itu yang berlaku pada saya sepanjang saya cuba buat video. Kalau penonton semua tengok video-video saya yang sebelum ni, ada 5 video, ada yang saya tak tunjukkan wajah saya sendiri, ada yang saya tunjukkan anak aja semua kan. Sebab masa tu memang rasa susah lah. Memang banyak take, banyak ni. Cuma sekarang ni saya masih lagi tak lancar sebenarnya. Tapi saya cuba lawan, cuba belajar, berhadapan. Dan satu yang saya pegang, saya involve dalam YouTube ni sebab dalam usia kita yang makin bertambah kan, saya nak manfaatkan medium YouTube ni untuk menambahkan amal lah, bekal kita kan. Dekat dunia ni kita buat yang baik-baik, kita share yang baik-baik kan. Mudah-mudahan kita harapkan kebaikan yang kita buat tu menjadi satu amalan. Mudah-mudahan kita harap saja satu pahala untuk kita sebagai bekal kita ke akhirat. Jadi saya ingat kepada semua yang menonton, kepada semua yang YouTuber-YouTuber yang gunakan peluang ni jadi YouTuber ni untuk kita memberi manfaat kepada semua orang. Tak kira lah apa yang kita buat kan, baik ke buruk tu dalam Al-Quran memang dah menyatakan bahawa walaupun sekecil mana yang kita buat tu Allah akan kira. Saya bukan ustazah, saya orang biasa, orang yang baru nak belajar juga. Banyak lagi ilmu dan belajar ni memang tak akan habis. Tapi apa yang penting, setiap apa yang kita buat tu kita kena pastikan ada nilai. Jangan buat perkara yang sia-sia macam ni amal makruf nahi mungkar. Buatlah yang baik-baik kan, yang tak baik jangan sekali-sekali buat. Itulah secara intronya macam mana saya jadi jadi YouTuber baru je dalam 2 minggu. Saya nak minta pada penonton yang menonton ni untuk bantu saya lah mengatasi rasa gugup untuk bercakap di hadapan. Tapi saya plan banyak lagi yang saya nak share dengan para penonton ya. Tak adalah banyak sangat ilmu, tapi saya selain daripada saya nak promosikan ni Herbalife, tak pandai pula promosi saja. Selain itu saya nak kongsikan tentang meal sihat yang saya tahu, yang saya dapat daripada apa yang saya belajar semasa dalam Herbalife. Saya nak kongsikan juga apa yang sepanjang ni yang saya plan nak buat ya. Saya plan nak mengaji. Jadi mungkin lepas ni satu hari nanti saya nak ajak semua penonton yang berminat untuk menghafal surah-surah lazim. Antara surah lazim seperti surah
Al-Mulk yang kita kena baca setiap malam, dan beberapa surah yang kita digalakkan untuk hafal lah. Saya nak plan nak ajak para penonton yang berminat lah, sebab saya nak gunakan medium YouTube ni untuk manfaat kepada semua, kepada diri saya sendiri dan juga kepada penonton yang menonton YouTube saya. Jadi teruskan sokong saya dan support saya dengan cara like dan juga subscribe. Doakan yang baik-baik. Doakan kita Allah sentiasa memberikan hidayah pada kita. Doakan Allah memudahkan semua, ya. Dan untuk itu sekian dulu. Jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.